Baik, alhamdulillah segala puji dan syukur kita dapatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Tibalah masa yang kita nanti-nantikan untuk bersama dalam ruangan segmen Tazkirah. Kita buka mata, kita buka telinga, kita buka hati untuk sama-sama mendengarkan dan juga menghayati satu tajuk yang cukup memberikan makna kepada kita ni semua ya. Ambil atau lepaskan. Ini ada sangkut pautnya dengan kedatangan bulan Ramadan. Betul. Dan bersama kita di studio ketika ini ialah Yang Mulia Ustaz Muhammad Nashyid bin Supri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Selamat sihat. berpuasa. Selamat berpuasa juga. Ya. Apa yang diambil, apa yang kita dilepaskan ni Ustaz? Masya Allah. Dari tadi saya terfikir, kami dua-dua terpinga-pinga. Apa yang diambil, apa yang dilepaskan. Jadi mungkin sahaja tajuk ini akan dapat diterjemahkan gitu orang melalui pandangan daripada Ustaz sendiri. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih Yang Mulia Fakrul dan Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu supaya kamu bertakwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu syahri Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idqum minan nar. Permulaan bulan Ramadan itu adalah rahmat, pertengahannya adalah keampunan dan penghujungnya itu adalah pelepasan daripada azab api neraka. Jadi Fakrul dan Wali, apabila kita ni perhatikan, ini kan sharing saja di antara keajaiban bulan Ramadan yang terjadi di negara kita ni, bahkan di negara luar pun sama juga rasa-rasanya. Kalau kita ni perhatikan di bulan Ramadan, apabila saja datang bulan Ramadan, otomatik kita ni punya ekosistem kita ni itu berubah, bah. Faham tak maksudnya? Faham. Selalunya kalau bulan-bulan yang lain, kita ni kalau in the breakfast, dah ada sarapan, dah ada makan tengah hari, apa yang terjadi? Macam-macam tiap, sakit kepala, sakit parut, dugal, masuk angin dan sebagainya. Betul. Tapi apabila masuk saja bulan Ramadan, kita ni dah ada breakfast ni, dah ada makan tabak, bah, kutujuh tu, bah. Tengah hari pun dah ada, tapi yang ajaibnya kita diperhatikan, okey saja kita ni. Kadang-kadang ada yang miss sahur. Itu lagi hebat tu, satu Ramadan miss sahur, bah. Sayang gitu. Tapi boleh ia bertahan, bah, sampai sungkai nanti masuk waktu azan maghrib. Kemudian apa lagi keajaiban bulan Ramadan ini? Bila kita ni perhatikan, bagi orang yang merokok sebagai contoh, minta maaf, kalau selalunya, kalau bulan-bulan biasa, ia dah bersigup, apanya orang kata ni, keracunan. Keracunan untuk dia. Dah bersigup dari pagi sampai maghrib. Bayangkan tak kalau bulan-bulan biasa. Tapi yang ajaibnya, bila masuk saja bulan Ramadan, alhamdulillah, boleh bertahan. Itu di antaranya. Kemudian apa lagi yang boleh kita ni lihat di bulan Ramadan ini? Antaranya adalah bangun awal, sahur. Selalunya, Wali, mungkin kalau tadi bulan-bulan biasa, bangun pukul 3 ada hajatnya tak? Melihat bulan. Mungkin pas saya melihat bulan dan sebagainya. Ini yang selalu dilakukan oleh Fakrul ni. Jarang orang awal bangun. Tapi yang hebatnya di bulan Ramadan ini semua boleh awal bangun. Yang paling hebat lagi boleh memasak lagi di dapur. Jarang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Kemudian bila kita lihat lagi masuk saja satu Ramadan, masjid penuh, surau penuh, balai ibadah penuh. Itu keunikan keajaiban bulan Ramadan. Jadi berkenaan dengan tajuk kita ni hari ini, ambil ataupun lepaskan. Sebenarnya macam-macam boleh kita fikirkan ni. Apa kan sebenarnya? Sampai kawan saya pun di malam menteks, apa lagi ni kan kau sampaikan di soal ini. Sebenarnya tajuk ini saya ambil ataupun lepaskan berkaitan dengan peluang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan di bulan Ramadan. Bayangkan saja kalau sekiranya selalu kita nampak ni dagi batah tu, Wali, 29 hari kan masuk Syawal. Allahu Akbar. Selalunya kita ni kalau masuk saja bulan Syawal, kalau kita ni perhatikan di luar sana macam-macam promosi ada tu. Jualan murah. Ada yang 50%, 70%, 80%. Ini mula sudah ni Ustaz. Mula sudah ni. Sebelum bulan ni sudah mula sebenarnya. Ada sudah sedikit-sedikit lah. Jadi kalau kita ni bayangkan, kalau
karena bagi promosi arah kita ni ambil kan peluang itu. Biasanya Selalunya pada orang ambil, ambil. orang Itu ambil. masanya tu. Itu masanya orang kan mengambil peluang itu bila saja terima ataupun ada rezeki lebih, taruh nemu rugi. Pasal takut kita ni kehabisan. Tapi di bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala pun mengurniakan kita ni peluang. Ya. Macam-macam apa ni orang bila kita difikirkan macam-macam peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita ni. Ya. Di antaranya pahala yang berlipat kali ganda, pengampunan dan sebagainya. Cuma masalahnya di sini, adakah kita ni mau mengambil peluang itu ataupun kita ni biarkan terlepas macam itu saja. Ya. Kalau saya fikirkan, banyak sebenarnya yang kita ni boleh belajar daripada perkara-perkara yang lalu. Bulan Ramadan yang lepas-lepas, kadang-kadang kita ni awal-awal kita ni semangat, tapi sudah masuk hari ke berapa sudah tiap. Mula-mula sembahyang tarawih 20, lepas itu turun 8, 2, jadi kosong tiap ujungnya ni bah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bila kita ni perhatikan, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menaruh malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Untuk melihat supaya apa tu? Untuk melihat kita ni adakah kita ni istiqamah ataupun tidak. Cuba tadi bayangkan kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala menaruh malam Lailatul Qadar tu di 10 terawal. Kalau tadi fikirkan mungkin 10 awal lah tu saja tu orang berkarih benar-benar. Tapi sudah 10 hari bulan habis sunyi tiap masjid. Itu di antara hikmahnya melihat kita ni sama ada kita ni istiqamah dari awal sampai akhir ataupun sebaliknya. Wallahu alam. Baik, alhamdulillah ya. Mukadimah yang menarik daripada tetamu kita ni Ustaz ya. Sementara tadi berkenaan dengan tajuk kita pagi ini, ambil atau lepaskan. Jadi Ustaz ya, apa di antara keistimewaan dan juga peluang yang Allah SWT kurniakan kepada kita ni, lebih-lebih lagi di bulan puasa ini. Kita tahu ya, ganjaran pahala dilipat gandakan. Seperti dinyatakan tadi, mungkin ada keistimewaan ataupun kelebihan-kelebihan yang lain lagi. Alhamdulillah, terima kasih Wali. Di antara keistimewaan bulan Ramadan banyak sebenarnya. Di antaranya adalah Ramadan ini merupakan bulan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan iaitu bulan yang diturunkan Al-Quran, itu di antaranya bulan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, seperti mana yang saya sampaikan tadi, malam Lailatul Qadar. Dan ada di bulan lain tu. Seperti mana firman Allah di dalam surah Al-Qad ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Sebenarnya kisah Lailatul Qadar ni, kalau kita ni perhatikan sirah-sirah Nabi dalam hadis dan sebagainya, umat terdahulu nada kali-kali dikurniakan malam Lailatul Qadar. Ia special untuk kita ni saja, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kisahnya ia bermula ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat berkenaan dengan umat-umat terdahulu yang mana ada di antara bis dorang ni meluangkan masa bis dorang seumur hidup bis dorang sampai 1000 bulan. Lebih kurang 83 tahun macam itu. Meluangkan dorang punya umur ni untuk beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian para sahabat pun merasa kagum lah. Masya Allahnya tu confirm banyak pahalanya tu. Macam mana kita ni? Sudahlah kata ni umat baginda Rasulullah paling-paling umur kata ni sampai bila? 60 lebih. Macam mana kalau kami mau je Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengurniakan satu malam yang istimewa dipanggil malam Lailatul Qadar. Kemudian bulan Ramadan ini juga adalah bulan keampunan. Banyak hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita ni dapat. Di antaranya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan kerana imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerana mengharapkan keridhaannya, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ada lagi hadis yang lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sama juga tapi diubah di hadapannya, siapa yang menghidupkan ataupun mendirikan sembahyang pada malam. Tadi siang tu puasa dan ini malam. Siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan itu dengan mendirikan sembahyang tarawih dan sebagainya, pun akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi nampak di sini bahawa bulan Ramadan ini penuh dengan pengampunan. Ada sebuah hadis yang diceritakan daripada Ka'ab bin Ujrah. Masa tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada bis dorang ni, hadirlah ke mimbar. Rasulullah menyuruh para sahabat berkumpul di mimbar. Kemudian duduklah para sahabat di hadapan mimbar itu. Naik baginda Rasulullah. Bayangkan setiap anak tangga tu baginda Rasulullah mengatakan amin. Naik satu anak tangga, amin. Anak tangga kedua, amin. Anak tangga ketiga, amin. Kemudian setelah selesai baginda menyampaikan sesuatu itu, habis itu para sahabat bertanya, curious dorang,
apa yang Rasulullah katakan amin 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 tadi tu? Dia pernah kami dengar. Ditanya oleh para sahabat, apa yang kenapa engkau mengatakan amin tadi? Kemudian baginda Rasulullah mengatakan, bercerita kepada sahabat, tadi masa aku naik anak tangga tu ada malaikat Jibril turun. Kemudian malaikat Jibril mengatakan ketika naik anak tangga yang pertama, malaikat Jibril mengatakan katanya binasalah seseorang yang didatangi bulan Ramadan tetapi belum juga diampunkan. Itu doa malaikat Jibril. Kemudian kata baginda Rasulullah, amin. Rasulullah yang mengaminkan. Binasalah seseorang yang didatangi bulan Ramadan tetapi belum juga diampunkan. Artinya ia dah mengambil peluang di bulan Ramadan ini untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naik anak tangga yang kedua, binasalah seseorang yang apabila nama engkau wahai Muhammad disebut tetapi ia tidak mau berselawat kepadamu. Itu yang kedua. Kemudian anak tangga ketiga, binasalah seseorang yang kedua-dua ibu bapanya atau salah seorang daripada mereka telah tua tetapi mereka si anak ini tidak menjadi sebab untuk dia dapat masuk syurga. Ada ibu bapanya tapi ia nak mengambil peluang, masih ada ibu bapanya ni walaupun seorang ini yang tinggal yang sudah tua tapi ia nak mengambil peluang untuk berbakti kepada ibu bapanya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan pengampunan, bulan untuk kita ni bertaubat, dan seterusnya adalah segala amal kebajikan kita ni itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut sebuah hadis qudsi daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan kebajikan yang dilakukan oleh anak Adam kita ni akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan hingga 700 kali ganda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, melainkan puasa, sesungguhnya ia milikku dan akulah yang akan membalasnya. Dia yakni orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya dan makanannya kerana aku. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan ada hadis lain lagi mengatakan bahawa setiap amal perbuatan sunat yang kita dikerjakan di bulan Ramadan ini, kita akan mendapat satu pahala fardu, dan satu pahala fardu kita akan mendapat 70 pahala fardu di bulan Ramadan itu khususnya. Jadi ambillah peluang ini, peluang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin amalan soleh, amalan kebajikan yang kita ni lakukan itu sebenarnya sama saja macam bulan-bulan lain. Tapi bezanya di sini kita ni punya ganjaran macam bonus bah. Bonus bulan 12 overtime, overtime dan sebagainya. Mungkin dapat diambil istilahnya. Bayang itu paling mudah untuk kita dipahami. Bulan 12 kita ni bekerja macam biasa, sama macam bulan 10, 11 dan sebagainya. Ada yang cuti lagi, tapi dapat bonusnya ya. Itu lagi hebat. Itulah di antaranya orang kita ni, bila kita ni diberikan apa-apa peluang daripada Allah Subhanahu wa taala, ambil peluang itu selagi mana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita ni nikmat umur yang panjang. Sebab ada orang meninggal, ada beberapa orang yang saya kenal meninggal kemarin bahari, beberapa orang yang saya kenal. Jadi ya Allah, bersyukurnya kita ni masih hidup, diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita ni nikmat kesihatan dan sebagainya. Wallahu alam. Ya, diambil maklum ya Ustaz, apabila kita ni memperkatakan tentang bulan puasa, antara aktiviti dan juga amalan-amalan kita ni apabila berpuasa ini ialah seperti yang Ustaz katakan tadi, berpuasa, sembahyang fardu dan sebagainya. Tetapi ada juga Ustaz katakan tadi mengenai amalan-amalan ini. Dan amalan-amalan ini seperti Ustaz katakan tadi mudah untuk kita ni meraih ganjaran-ganjaran. Jadi mungkin boleh jadikan sebagai kesimpulan kita ni, kerana 3 minit saya kita ni akan bersama pada di segmen ini. Mungkin dapat Ustaz jelaskan apakah di antara amalan-amalan yang mudah, terutama sekali bagi mereka yang agaknya uzur untuk berpuasa. Amalan yang mudah untuk kita ni lakukan, terutama sekali bagi yang ada keuzuran, sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang pertama adalah bersedekah. Banyakkanlah bersedekah. Sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak bersedekah, khususnya pada bulan Ramadan. Kemudian macam mana bentuk sedekah itu? Mungkin boleh kita ni sediakan juadah untuk berbuka puasa. Kita ni dah dapat puasa, tapi kita ni mau ampit pahala macam orang yang berpuasa tu. Jadi kita ni sediakanlah, kita ni bagi makanan, kita ni sungkaikan orang. Cuma tu kalau sekiranya kita ni ada kurma kan, walaupun setampik sebiji kurma tu, walaupun setampik saja tu. Apa karet sudah tu. Tapi dapat pahala. Macam orang yang berpuasa tanpa dikurangi walaupun sedikit. Minuman dan sebagainya. Kemudian apa lagi yang paling mudah? Memperbanyak, kalau orang yang ada keuzuran bolehlah bersahur. Bersahur sebab dalam sahur itu banyak keberkatan. Kemudian menyegerakan berbuka puasa, jangan lambat-lambatkan, sebab kalau kita ni melambat-lambatkan hukumnya adalah makruh. Jadi sekurang-kurangnya tadi baca bismillah, minum, makan sedikit, kemudian baru kita ni membaca doa. Kemudian memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Itu masanya kita ni untuk mengaji Al-Quran. Sebelum ini kita ni jarang membaca Al-Quran, kita ni ambil peluang
di bulan Ramadan ini Ya. banyakkan baca Al-Quran ikut kemampuan kita ni, dan lebih kalau sekiranya mampu untuk mengkhatamkan lebih baik. Kemudian seterusnya adalah kita ni hidupkan lagi malam bulan Ramadan itu dengan sembahyang tarawih, tadarus Al-Quran secara berjamaah dan sebagainya. Kemudian banyakkan beriktikaf, sebab baginda Rasulullah sendiri banyak beriktikaf di bulan Ramadan, dan kita ni tahu bahawa pahala orang yang beriktikaf di bulan Ramadan itu 10 hari bersamaan dengan 2 kali haji dan 2 kali umrah. Itu pahalanya. Kemudian banyakkan berzikir, banyakkan beristighfar, dan banyakkan bersabar. Alhamdulillah. Luar biasa sekali dengan masa yang sangat singkat. Tidak terasa sebenarnya ya, macam laju saja bahas masa itu, tetapi alhamdulillah perkongsian yang padat dan juga menarik ya. Mudah-mudahan dapat diambil manfaat oleh penonton-penonton kita yang mengikuti segmen Tazkirah pada pagi ini. Ambil ataupun lepaskan, semuanya berada di tangan Allah. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Ustaz Muhammad Nashiz bin Supiri, Pegawai Agama yang berkesudian bersama kita pada pagi ini dalam segmen Tazkirah. Selamat menjalani ibadah puasa Ustaz, dan insya-Allah ada kesempatan kita akan bersama lagi di lain waktu. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi